Ada juga yang menemui lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang dekat sana? Seperti biasa, kita intro dulu. Okay guys, aku rasa dah 3-4 hari juga aku tak buat video sebab aku ada masalah kesihatan sikit. Kalau korang tengok mata aku yang dekat sini, ada merah-merah sikit kan, korang abaikan sebab aku sakit mata. Tapi video tetap kena buat untuk korang. Janji tetap janji kan. Okey, seperti yang korang tengok dekat aku punya tajuk video, kali ni aku bukan nak cerita pasal kriminal, pembunuhan ke apa. Aku nak senaraikan pada korang 5 tempat paling misteri ataupun berhantu di Malaysia. Bagi korang yang belum tahu lagi, jom check it out. Yang mendapat tempat pertama bagi tempat paling berhantu di Malaysia adalah Highland Towers. Kebanyakan daripada korang mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu kan. Korang tahu tak pasal tragedi Highland Towers yang pernah berlaku pada tahun 1993 yang sangat menggemparkan satu ketika dahulu. Tragedi nahas tanah runtuh yang berlaku telah memusnahkan sebahagian blok yang ada dekat kondominium di Highland Tower tu. Tragedi tersebut ni merupakan tragedi yang paling dahsyat pernah berlaku selepas kemerdekaan. Maknanya memang teruk sangat lah. Kalau korang tengok dari segi runtuhan tu pun macam korang boleh imagine kan betapa teruknya, dan tak tahu berapa ramai orang mangsa yang terkorban pada masa tu. Sebab bila aku tengok dalam video, aku ada juga lah search tentang Highland Towers ni. Pada masa tu hanya 2 orang saja yang dapat diselamatkan oleh bomba. Korang bayangkan, bangunan tu tinggi, kondo tu tinggi kan. Dan kemungkinan ada beratus-ratus orang yang terperangkap dalam bangunan tu. Masa bomba tengah nak selamatkan diorang, cari usaha nak selamatkan, diorang memang terdengar lah suara jeritan, tak tolong dan sebagainya. Tapi lepas kejadian runtuhan di Highland Towers tu, memang kondominium tu semua dah ditutup dan orang ramai diarahkan untuk berpindah daripada tempat tu. Bermacam-macam kejadian misteri yang dikatakan pernah berlaku dekat Highland Towers. Salah satunya korang nak tahu tak apa? Ada satu kisah yang pernah dilalui oleh seorang pemandu teksi. Dia yang ceritakan sendiri. Masa tu lebih kurang beberapa bulan lah selepas kejadian runtuhan tu. Dia ni sedang drive lah daripada KL nak ke Gombak. Sebab masa tu dia pun dah rasa letih, so dia dah on the way nak balik. Masa tu tepat pukul 1 pagi dan tiba-tiba dia ternampak ada seorang wanita yang sedang tahan kereta dia kat tepi jalan. Disebabkan dia rasa kesihan sebab, yelah, kesian juga kan wanita dekat tepi jalan seorang-seorang, kalau jadi apa-apa macam mana. Dia pun berhentikanlah kenderaan dia. "Encik ni hendak ke mana?" kata pemandu teksi itulah. "Saya ni nak balik ke rumah," perempuan tu jawab. Tapi perempuan tu pun dia memang dah agak pelik sikit. Karakter dia, kelakuan dia. Dia jawab tu sambil dia tunduk. Dia tak pandang pun pemandu teksi tu. So, driver teksi tu pun bagi tahu lah dia, "Saya boleh tolong hantarkan cik kalau cik nak balik. Sebab bahaya kalau cik duduk sini dalam keadaan..." Lagipun sekarang ni pun dah pukul 1 pagi. Driver teksi tu pun tanyalah lagi dia, "Dekat mana rumah cik, saya boleh tolong hantarkan?" Tiba-tiba perempuan tu cakap, "Di Taman Hillview Highland Tower." So, pemandu teksi ni pun tak cakap banyak dan dia rasa agak bersyukur jugalah sebab Taman Hillview Highland Tower tu kebetulan melalui jalan yang sama dia nak balik ke rumah. So, tengah dalam perjalanan tu, kedua-dua orang ni, pemandu teksi dan juga perempuan yang ditumpangkan tu, dia membisu sepanjang lebih kurang 10 minit. Masing-masing tak bercakap. Tapi tiba-tiba kan driver teksi ni dia terlintas dan terfikir, bukan ke tempat tu kejadian tanah runtuh yang berlaku beberapa bulan lepas. Dan setahu dia memang tak ada penghuni pun dekat sana. Ataupun memang ada lagi orang yang tak pindah daripada situ. Benda tu lah yang berlega-lega dekat kepala pemandu teksi tu. Jadi setelah sampai ke destinasi, dia ni rasa tergerak hati untuk tanya wanita yang ditumpangkan tu, "Cik masih tinggal kat sini ke?" Lebih kurang dalam 30 saat, tiba-tiba wanita tu menjawab, "Sebangunan tu runtuh, saya ada dekat dalam. Kaki saya putus. Cuba abang tengok kaki saya ni, kudung dan berdarah." Pemandu teksi tu pun apa lagi, dia pun berpaling ke belakang. Dia tengok memang betul wanita tu kudung dan kaki dia memang dah putus kedua-duanya. Jadi wanita tu pun turun daripada kereta sambil dia merangkak-rangkak dalam keadaan berdarah untuk sampai ke tempat Highland Tower tu. Sehinggalah wanita itu hilang daripada pandangan. Tu, apa pendapat korang? Kalau korang jadi driver teksi tu, apa reaksi korang? Pingsan?
Yang kedua adalah Lebuh Raya Karak. Mesti ada antara korang yang pernah melalui lebuh raya ni. Tambah-tambah kalau korang duduk dekat KL ke ataupun korang yang jenis suka berjalan-jalan. So of course korang pernah lalu dekat lebuh raya Karak. Lebuh Raya Karak ni mula dibina pada tahun 1970 dan dibuka kepada orang ramai pada tahun 1977. Maksudnya selepas dibina 7 tahun kot dia terbiar. Lebuh raya ini adalah jalan yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Karak. Dan lebuh raya ini mempunyai sepasang terowong di kawasan peranginan terkenal iaitu di Genting Highlands. So maksudnya kalau korang nak pergi Genting Highlands, korang kena lalu dekat lebuh raya Karak ni. Dapat pelbagailah kisah misteri dan seram yang telah diceritakan beberapa orang tentang lebuh raya Karak ni. Antaranya yang paling famous dan aku rasa kebanyakan pada korang pun dah tahu iaitu kisah mengenai Volkswagen kuning. Dan aku rasa kisah tentang Volkswagen ni pun telah difilmkan. Aku lupa dah tajuk filem dia apa, cerita Melayu. Aku pernah tengok cerita tapi memang betul aku memang lupa tajuk dia. Jadi menurut kata orang, permulaan korang akan dikacau adalah ketika korang melepasi lebuh raya tu. Maksudnya bila korang tengah drive, tengah short drive, tiba-tiba ada satu kereta yang lalu dekat belakang korang dan tiba-tiba dia potong jalan korang. Bila dia potong tu kan, dia akan drive dalam keadaan yang sangat perlahan dan korang akan dapat nampak kat tepi itu adalah Volkswagen kuning. Tapi apa yang paling mengejutkan adalah Volkswagen tu tidak ada pemandu di hadapan. Kisahnya bermula apabila seorang isteri ni dia curang terhadap suami dia. Pun telah bunuh suami dia dan merampas Volkswagen kepunyaan husband dia. Kononnya husband dia ni pun tak tenang dan dia berusaha untuk membalas dendam untuk rampas balik Volkswagen kuning tu. Sebab itulah kebanyakan orang dikacau dekat tempat tu. Tapi sebenarnya aku tak tahu juga sejauh mana kesahihan cerita tentang Volkswagen ni. Bagi aku kan, bila kita dah mati, kebiasaannya memang kita takkan dapat menjelma balik. Biasanya yang menyuprai kita tu jin, syaitan dan sebagainya lah. Yang ketiga, Amber Court. Pada sesiapa yang selalu sangat ulang-alik pergi ke Genting Highlands, korang mesti tahu dua bangunan apartmen yang dipanggil Amber Court. Adakah yang pernah menginap kat sana? Secara jujurnya aku cakap kat korang, aku tak pernah pergi sana. Pernah lah pergi Genting Highlands, tapi kalau dekat Amber Court tu memang tak pernah menginap dekat sana. Amber Court ni dikatakan merupakan tempat kebanyakan orang yang bunuh diri akibat kalah judi. Korang tahulah kan kalau dekat Genting Highlands tu apa benda yang paling famous? Kasino dekat sana. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang. Kononnya tempat menyimpan hantu kasino di Genting Highlands. Aku tak tahulah betul ke tak. Kisah tentang Amber Court ni juga pernah difilmkan dalam filem yang bertajuk Haunted Hotel. Lokasi penggambaran dekat filem tu kan bukan dekat studio tau, tapi dia orang betul-betul shoot dekat Amber Court. Korang bayangkan betul-betul dekat sana. Bangunan dia tu usang, tapi bila korang masuk dalam macam sama je dengan hotel-hotel yang biasa korang pergi. Bilik tidur dia kemas, kemudahan-kemudahan macam hotel lain lah. Menurut cerita orang, terdapat banyak jugalah kisah seram yang berlaku di Amber Court ni yang pernah terjadi. Contohnya macam kadang-kadang bila tengah tidur, tiba-tiba TV terpasang sendiri. Ada juga yang menemui lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Dekat manalah tak misteri sebab tempat tu dikatakan pot untuk orang bunuh diri. Dan ramai sangat ada yang melakukan hal-hal macam tu dekat hotel tu. Jadi korang bayangkanlah. Bayangkanlah sendiri, aku pun tak boleh nak beritahu korang. Bayangkan. Korang pernah dengar tak tentang Mima Land? Mima Land ni kalau korang nak tahu adalah merupakan taman rekreasi yang sangat popular pada satu ketika dahulu. Aku boleh cakap je, aku memang tak pernah pergi. Dan sepanjang aku cerita kat korang daripada carta 1 sampai ke 4 ni, semua tempat tu serius aku tak pernah pergi. Mima Land ni adalah sebuah taman rekreasi yang dibina sekitar tahun 1970-an. Nama Mima Land ni agak unik tau. Dia sebenarnya gabungan daripada perkataan Malaysia in Miniature Land. Memang daripada tahun 70-an sehinggalah ke tahun 90-an, Mima Land ni dah banyaklah menceriakan kehidupan orang ramai. Kalau nak bercuti memang pergi sana. Dan kalau korang tengok kan, kebanyakan filem-filem yang diterbitkan pada tahun tu, termasuklah cerita apa yang Oji Ahmad Daud berlakon tu Aku dah lupa dah. Diorang pun shoot dekat sana tau.
Tiba-tiba setelah beberapa tahun aku ceritakan tadi menceriakan kehidupan orang, ada satu kejadian yang tidak diingini berlaku di taman rekreasi tersebut. Satu kemalangan yang agak ngeri juga berlaku di taman tema tu, iaitu di papan luncur gergasi yang ada kat sana. Kemalangan tu telah menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura yang berusia lebih kurang 27 tahun. Jadi kemalangan tu memang sangat-sangat mengejutkan orang ramai sebab sepanjang dibuka memang tak pernah lagi berlaku kejadian macam tu. Memaland pun tutuplah sementara untuk diorang baik pulih. Nak dijadikan cerita, pada bulan Mei 1994, diorang buka semula lah setelah dibaik pulih. Kejadian yang sama berlaku pada seorang lelaki sehingga menyebabkan kecederaan di tempat yang sama dekat papan luncur tu. Sekali lagi kawasan tersebut ditutup untuk orang ramai, dan setelah pada tu kan memang itulah penutupan terakhir dan tak pernah dibuka lagi sampailah sekarang. Memang Memaland sekarang ni dah terbiar. Kalau korang pergi sana pun memang penuh dengan hutan. Cerita-cerita yang aku dengar, kebanyakan orang akan cakap dan diorang akan terdengar suara yang pelik-pelik dekat tempat tu. Macam suara orang menyanyi, suara orang mengilai, dan pada waktu-waktu senja kan, diorang akan terserempak dengan manusia yang tidak berkepala masuk ke kawasan Memaland. Macam ada satu kisah yang telah diceritakan oleh seorang penuntut di salah sebuah universiti. Dia ni sedang melakukan tesis. So bila dia tengah pilih tempat dia nak buat kajian kat mana, dia pun tiba-tiba teringat, oh tiba-tiba aku nak tahulah pasal keunikan dekat Memaland ni sebenarnya. Aku rasa mungkin tak ramai yang orang tahu. Aku ambil keputusan untuk kaji tentang Memaland. So bila sampai dia tengok keadaan tu memang lebih menyeramkan daripada apa yang dia gambarkan. Dia sebabkan rasa ingin tahu dia yang membuat-buat dan dia nak siapkan tesis dia. Masuk tu dan dia nampaklah dinosaur-dinosaur yang orang ceritakan ada yang dekat taman rekreasi tu. Tiba-tiba sedang dia berjalan-jalan, dia telah dijerkah oleh seorang lelaki. Hoi, buat apa kat sana tu? Kau ni siapa? Kita nampak dari kejauhan ada seorang lelaki yang berusia lebih kurang dalam 40 tahun macam tu lah, datang ke arah dia. Lelaki tu datang dalam keadaan yang macam marah bercampur dengan risau. Awak sebenarnya nak buat apa? Kenapa awak datang sini seorang-seorang? Dia pun bagilah penjelasan pada lelaki tersebut. Dia cakap sebenarnya saya nak buat tesis dan sebagainya. Lelaki tu bercakap, oh kalau awak nak buat tesis sepatutnya awak kena bagi tahu dulu. Sebab saya bukannya apa, saya bimbang takut ada orang yang akan menceroboh dekat kawasan ni. Tak apalah, saya boleh tunjukkan awak dekat kawasan ni dan awak ikut saya. Budak yang nak buat tesis ni pun ikutlah lelaki tu daripada belakang. Lelaki tu sebenarnya tak banyak cakap sangat. Dia hanya cakap benda yang penting saja. Last lebih kurang dalam pukul 6.30 nak ke senja macam tu, lelaki tu bercakap, okeylah sampai sini je saya boleh bagi tahu awak dan harap-harap lepas ni awak jangan masuk secara senyap-senyap macam ni. Pun teruskanlah perjalanan. Budak lelaki tu berjalan di depan lah. Bila dah nak sampai dekat gate, tempat pintu utama masuk ke Memaland, budak lelaki ni macam pelik lah. Lelaki ni datang daripada mana? Sebab tak ada apa-apa kenderaan pun. Tak adalah bawa motor ke kereta ke. So, budak lelaki ni pun terfikirlah untuk berpaling ke belakang. Dia tengok lelaki tu dah tak ada. So korang bayangkan dia pergi mana? Tadi baru berjalan dengan budak tu, bunyi tapak kaki. Lepas tu terus hilang. Yang kelima adalah Institut St. Michael di Ipoh. Institut St. Michael ni merupakan sebuah sekolah yang telah dibina oleh tentera Jepun, orang-orang Jepun pada zaman dulu, dan ia dibina lebih kurang dah lebih 100 tahun. So bangunan tu memang sangat-sangat lama. Pada zaman Perang Dunia Kedua, tentera Jepun telah menjadikan bangunan tu sebagai diorang punya ibu pejabat, dan diorang pun menggunakan sekolah tu sebagai tempat untuk diorang seksa, diorang pukul, diorang hukum tawanan-tawanan diorang. Dan kalau korang pergi dekat sekolah tu, korang akan jumpa banyak sangat terowong-terowong, laluan-laluan yang sempit yang dibina oleh tentera Jepun pada masa tu untuk bilik penyiksaan dan juga untuk bilik penyimpanan makanan. Student-student kat sana memang sangat-sangat dilarang keras untuk berkeliaran di kawasan sekolah tu tanpa pengetahuan guru dia. Dikatakan kawasan paling berhantu dekat sekolah ni adalah di gereja kecil diorang. Pernah ada satu kisah tu di mana seorang budak lelaki, dia melihat ke gereja tersebut, dia nampak seorang mubalik Kristian sedang duduk berdoa tanpa kepala. Mubalik Kristian tu berpakaian serba hitam
tak ada kepala dan dia akan sentiasa duduk dekat gereja tu sambil berdoa. Memang ramai sangat yang pernah jumpa, tapi kebanyakan orang yang jumpa, dia orang memang akan mendiamkan diri lah. Kalau korang tengok bangunan sekolah ni pun daripada luar, tak macam sekolah-sekolah lain kan. Memang kelihatan suram, sepi. Kawasan terowong yang dibina yang aku cakap tadi memang dilarang keras oleh guru-guru bagi pelajar-pelajar untuk pergi sana. Sebab dia orang pernah ada kes seorang pelajar yang mati kena sampuk dekat sana. Sebab kalau korang tengok background sekolah ni pun memang menyeramkan lah. Hairan kalau tempat-tempat ni memang berhantu. So korang, apa pendapat korang tentang 5 tempat paling berhantu di Malaysia? Korang pernah tak pergi tempat-tempat yang aku cakapkan tadi? Kalau korang pernah pergi, korang boleh komen dan korang boleh cerita lah kalau korang ada pengalaman. Lagilah bagus. Sampai sini saja, kita akan berjumpa untuk next video. Bye korang, terima kasih sudah menonton video ni.